Baik, terima kasih Haji Noh Yusof. Oh, lama tak tengok Haji Noh. Haji Noh memang sentiasa tampil dengan laporan terkini dan semasa kalau ada situasi di Terengganu, Noh Yusof lah yang akan melaporkannya. Terima kasih Haji Noh Yusof. Itulah yang kita mahukan, kerjasama yang begitu erat sekali antara penduduk walaupun selepas berlaku banjir tetapi mereka tak berpecah yang Tasnim. Mereka sentiasa bekerjasama untuk bersihkan surau, bersihkan rumah jiran masing-masing. Jadi situasi eratnya hubungan antara penduduk di kampung ini sepatutnya perlu dicontohi oleh orang-orang Bandar. Ya, orang Bandar. Oh, Bandar. Kedah tadi. Okey, baik Tasnim. Beralih kepada apa yang menarik dan juga penting untuk anda juga apabila nak memulakan tahun yang baru, azam baru, niat baru, semuanya bentuk kewangan yang baru dan sebagainya. Kita ada bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa. Hari ini kita nak cerita tentang jimat tapi belanja tak ingat. Oh, jimat tu bagus. Tapi belanja tak ingat. Dia tak ingat kot duit dia apa-apa. Lagi-lagi kan membeli belah di saat-saat terakhir ni. Jadi ini kita nak dapatkan panduan lah daripada tetamu kita pada pagi ni, Haji Arif Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Khalif Advisor. Apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, sihat. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik. Sebelum kita nak pergi ke arah tips-tips kewangan ni, kita kira Tuan Haji memang hebat sekali nak cerita pasal pengagihan duit ni kan. Sebelum tu kita nak tahu jugalah, hari ni dah hari terakhir untuk tahun 2015. Betul. Banyak azam-azam yang lama tu tak tercapai. Jadi tengok saya tercapai. Jadi apa yang boleh dinasihatkan? Kadang-kadang kita fikir negatif. Alamak, tak nak dah azam ni, tak nak azam Kecewa, dah lah. tak tercapai kan? Tak tercapai. Boleh ke macam tu? Jadi memang sebenarnya sebagai seorang insan biasa, kita memang banyak azam. Awal tahun, Januari, semua letak list. Semangat ni kan. Senaraikan 10 azam. Bila ujung tahun, kita tak tengok pun azam tu, kita buat azam baru. Jadi sebenarnya kita kena rekod dan kita simpan. Kita simpankan kita punya list tu. Maka ujung tahun ni kita tengok manakah azam yang dah dicapai. Jadi kita celebrate lah. Oh, celebrate. Celebrate Tok Haji, celebrate kalau semua azam tu ada tik tik tik. Kalau satu pun tak ada tik tu macam mana kita celebrate? Kalau satu tak ada tik, jadi kita kena duduk dan discuss balik. Kalau satu orang family ayah kan. Ayah dia kena discuss dengan ibu, dengan isteri dia. Satu orang bapa, suami dia kena bincang dengan isteri dia. Jadi biar dia punya goal tu, impian dia tu sama, inline dengan isteri dia. Kalau tak, isteri nak lain, suami nak lain. Lalas tak capai juga. Jadi tidak ada sokong-menyokong antara suami dan isteri. Azam ni saya kira perlu ada azam yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Dia tak logik lah, kadang-kadang budak baru habis SPM, azam dia nak ada rumah banglo. Memang ujung tahun nak tercapai tu susah sikit lah. Dia mungkin kena azam yang logik, dicapai dalam waktu terdekat dan juga azam sebagai cita-cita. Ya, betul. Jadi sebagai kalau satu orang pelajar sekolah, mereka memang punya kena azam. Contoh dia akan mengambil PT3 ataupun SPM. Jadi azam dia azam tahun tu. Dan mungkin kalau budak-budak tingkatan 1 form 1, dia akan azam untuk PT3 dia mungkin 3 tahun. Jadi awal-awal lagi ibu bapa ataupun guru-guru, memang sekarang ibu bapa dan guru-guru memang sangat sedar dengan pentingnya membuat goal, impian tahunan kita. Impian tahunan. Impian tahunan. Jadi setiap pelajar dia dah ada goal dia. Untuk PT3 berapa nak capai, SPM berapa. Jadi mereka dah boleh membuat usaha ke arah untuk capai impian dia. Okey. Dan satu lagi saya kira yang boleh kita beri penumpuan ataupun fokus adalah apabila kita cerita tentang kewangan. Saban tahun ni bukan sebab nak masuk tahun 2016 je. Dan setiap tahun, setiap masa, lagi-lagi nak masuk sekolah, semuanya serba baru bagi tahun baru ni. Jadi faktor kewangan ni merupakan satu faktor yang cukup penting. Kewangan ni kalau tak diatur dengan sebaik mungkin boleh menjadi masalah. Jadi bagaimana boleh kita mulakan tahun baru ni dengan satu perancangan dari segi kewangan yang terbaik? Baik. Jadi tambahan. Tadi ada kita umumkan gaji kaki tangan dah naik dah. Jadi bolehlah. Satu berita gembira. Berita gembira. Tapi gaji naik betul, tapi jangan belanja pun naik sudah. Kan? Jadi macam mana kita nak mengatur sebaik mungkin? Ya, memang setiap tahun kita punya gaji akan naik. Kalaupun tak diturunkan mungkin akan naik berapa 5%, 6% mengikut performance ataupun prestasi syarikat. Jadi untuk orang-orang yang kenaikan gaji, mereka akan ada intention untuk belanja yang lebih. Jadi untuk itu, mereka kena ada satu disiplin. Nombor satu, dia kena ada keinginan lah macam mana untuk merancang kewangan dia. Dia akan tahu insya-Allah gaji akan naik. Dan mereka pun dah ada plan dah apa nak beli. Cuma mereka kena tetapkan, disiplinkan supaya setiap gaji, contohnya dia ada satu gaji 5,000. 10%
pertama sekali dia naklah simpan untuk diri dia dan masa depan dia. Itu maksudnya ada 10% untuk dana kecemasan. Macam contohnya kita hujung tahun ni. Kadang-kadang satu orang yang tak ada plan, dia menjadi kecemasan untuk beli baju anak-anak sekolah, kan, untuk masuk universiti, masuk kolej, jadi dana kecemasan. Jadi 10% tak boleh usik untuk dana kecemasan. Dan 10% lagi untuk supaya dia akan rancang tahun depan, bagaimana dia akan bebaskan diri dia daripada kewangan yang mencengkam sekarang ni. Dan 10% lagi digunakan untuk dana untuk mencari ilmu-ilmu. Sebab untuk rancangan kewangan ni, dia ada 2 je formula dia. Kita nak dengar tu. Sama ada dia tingkatkan pendapatan dia ataupun dia kurangkan perbelanjaan. Semua orang dah tahu dah formula ni. Cuma nak mengamalkan tu amalkan tu susah betul. Nak amal tu, ya Allah. Kurangkan lagi-lagi yang nombor 2 tu. Kurangkan perbelanjaan tu susah betul nak amalkan. Betul. Kan? Jadi macam mana supaya kita dapat kurangkan perbelanjaan kita? Jadi duduk rumah je lah. Tak boleh jadi tu. Jadi sebenarnya kita boleh kurangkan perbelanjaan masa kita nak berbelanja. Contoh kita nak beli satu barang, kita fokus kat barang tu je. Kalau kita pergi pasar raya besar, kiri kanan kita akan ada dia memanggil-manggil memanggil-manggil. Tengok sini perfume, tengok sini baju, handbag. Kalau perempuan, terutama perempuan, kalau kita bawa dia pergi shopping, itu ada je bisikan, handbag lama dah koyak tu. Ada je bisikan. Pandai Syaril. Jadi terbaik kalau kita dekat rumah, rumah kita dekat dengan pasar, untuk kita beli ikan, kita beli dekat pasar basah. Tak ada handbag dekat pasar basah tu. Jadi kita fokus. Elakkan. Ya, betul. Dan lagi satu, kita kena disiplin untuk perbelanjaan ni. Memandangkan banyak harga-harga bahan mentah dah naik, begitu juga restoran-restoran telah naikkan harga. Jadi untuk kita kurangkan, supaya kita kuruskan sikit perbelanjaan kita ni, kita belajarlah untuk bersama dengan isteri kita memasak di rumah. Betul-betul. Kalau seminggu kita kerja 5 hari kan, 5 hari tak boleh masuk dapur. Macam Taznim ni mungkin berapa hari dia kerja tak tahu, tapi sekurang-kurangnya Sabtu dan Ahad masaklah untuk suami dia. Hari masak ni. Macam tahu je Haji. Kurang masak kat rumah. Ya, saya dah buat dah. Itu dah misi saya untuk tahun depan, nak masak lebih. Suami. Tahun depan 1 hari lagi, besok. Tambah satu hari. InsyaAllah boleh. Dan mungkin kepada ibu bapa yang ada anak-anak ramai, kadang-kadang ya perbelanjaan anak-anak pun susah juga. Anak kita dah betul-betul bajet ni, anak pula minta apa esok ni, kawan ada mainan, nak mainan juga, tak bagi kecil hati. Nak yalah, antara perbelanjaan dan juga nak jaga hati anak-anak pun dilema untuk ibu bapa ni, Haji. Betul. Kita kena balancekan. Kita kena balancekan antara perbelanjaan kewangan kita dan juga keinginan anak-anak. Jadi kita seorang bapa mesti pandai. Jangan terlalu ketat, terlalu rigid. Jadi Haji Bakil jadinya. Betul. Kan, bapak minta tak dapat kan? Haji Bakil. Nanti bapak dia dapat title baru nanti. Jadi kita kena rancang awal. Sebab tu saya cakap macam kita kena buat perancangan. Ada 2. Satu, perbelanjaan tetap. Contoh perbelanjaan tetap adalah kita punya ansuran kereta, ansuran rumah, kita punya perlindungan takaful, dan perbelanjaan kita, ansuran yang perbelanjaan boleh ubah, macam makan di luar, baju kita punya. Jadi awal-awal tahun kita dah buat perbelanjaan, dan jika kita juga set untuk kalau orang yang ada anak ramai, kan, dia dah boleh set satu orang anak ni berapa perbelanjaan dia. Di samping perbelanjaan sekolah, itu perbelanjaan kecemasan juga untuk anak-anak. Tiba-tiba kat tengah pasar raya, dia berguling. Kita nampak kan banyak anak-anak berguling dekat pasar raya kan. Nak itu, nak ini, nak itu. Jadi tips dia, kita nombor 1, kita rancang supaya bagaimana boleh juga kita tunaikan permintaan mereka. Dan kita nombor 2, kita jangan terlalu melayan sangat kerana mudah sangat tak boleh juga kan. Tak boleh. Nak bagi tak boleh juga. Betul. Okey. Dan pandangan Tuan Haji sendiri kan tentang beli di saat akhir ni, kan beli baju sekolah, maklumlah hari terakhir ni lagi banyak diskaun. Dengan beli pada awal, persiapan awal tu, dan beza beli pada saat-saat akhir, diskaun. Rasanya kalau diskaun lagi banyak kerugian. Lagi banyak kita nak beli kan. Jadi pandangan Tuan Haji sendiri bagaimana? Kadang-kadang diskaun ni kita rasa kita nak akan beli dengan harga yang murah, tapi kita beli dengan kuantiti yang banyak. So dia jadi sama juga. Betul. Itu baru saya nak cakap. Okey, silakan. Jadi memang masa diskaun kita akan rasa
rugilah kalau tak beli ni, rugilah kalau tak beli ni. Betul. Jadi dia akan menghancurkan perancangan kita. Jadi sebaiknya kita rancang awal sebelum maksudnya cuti sekolah nak dekat. Hujung bulan kan, bulan 11, 12 tu kita dah plan lah masa cuti sekolah awal-awal tu kita dah pergi beli. Dan dia memberi kelebihan bagi kita. Nombor satu, macam biasalah, saiz baju ada, kan senang nak cari, orang pun belum ramai. Kalau kita pergi hari ni, memang insya-Allah pasar raya pun akan penuh. Semua cari baju pun tak ada. Mungkin Saiz boleh dapat tak diskaun ada. lebih, tapi diskaun tu saya rasa mungkin sama dengan sebulan sebelum tu. Okey. Dan satu lagi yang saya suka tanya mengenai nak tambah pendapatan. Tadi kata tambah pendapatan, kurang perbelanjaan. Nak tambah pendapatan, salah satunya buat dua kerja. Kesian Datuk Ahmad Maslan, #buat dua kerja. Ni ada ikhlas nak bagi tahu saranan kepada kita, tapi disalahartikan, diviralkan. Buat dua kerja ni pun antara satu pendekatan yang baik juga untuk tambah pendapatan bagi Tuan Haji. Okey, jadi untuk motivasi kita sebagai pekerja, kita sebenarnya cuba untuk bina satu pendapatan yang pasif sebenarnya. Pasif, okey. Untuk capai bebas kewangan ni, bebas kewangan ni maksudnya anda tak perlu datang kerja tapi duit dapat menjana duit. Jadi kalau kita satu orang pekerja, kita kena fikir bagaimana untuk tingkatkan pendapatan. Kita bukan sebaiknya pergi cari kerja lain di waktu malam, tapi sebaiknya kita buka perniagaan kita perlahan-lahan supaya satu hari nanti perniagaan itu akan dapat menampung perbelanjaan kita dan satu hari nanti perniagaan itu akan dapat membina pendapatan pasif kita. Satu panduan kan pada kita untuk memerlukan tahun baru esok hari 2016. Baik, terima kasih Tuan Haji. Saya berkongsi maklumat dan cara-cara bagaimana kita boleh membentuk atau merancang kewangan kita menjelang tahun baru ini. Ya, betul. InsyaAllah kita harapkan apa yang dikongsi Tuan Haji tadi dapat memberikan sedikit kelegaan kepada kita dan juga perancangan untuk menghadapi tahun baru esok. Esok. Macam lama je lagi.